Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia. Sah Sanusi disiasat lagi. Setelah dia didakwa dengan dua pertuduhan secara berasingan di Mahkamah Session. Pertama, menghina Sultan Selangor. Kedua, mempersoalkan Agung. Kedua-duanya atas bawah Akta Hasutan. Kali ini dia pula disiasat kerana penyelewengan dan salah guna kuasa. Disahkan sendiri oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki. Habislah Sanusi. Kali ini memang pening kepala, pening habis. Baru saja diterbitkan, baru saja diterima sebentar tadi. Anda share video ini supaya seluruh Malaysia tahu. Jangan main-main dengan kuasa. Jangan main-main dengan kuasa yang diberikan. Jangan menyeleweng, jangan salah guna kuasa. Nanti sendiri yang menyesal. Isu REE, Menteri Besar Kedah pun akan dipanggil. Itu kata SPRM. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia sudah pun merakamkan 12 individu bagi membantu siasatan untuk kes rasuah lebih 13 juta ringgit serta salah guna kuasa membabitkan isu perlombongan unsur nadir bumi REE di Kedah. Ketua Pesuruhjaya SPRM sendiri iaitu Azam Baki berkata, kesemua individu yang dipanggil setakat ini dari Perbadanan Menteri Besar MBI Kedah dan syarikat swasta yang dikatakan terlibat dengan perlombongan REE tersebut. Katanya dalam kenyataan itu setakat ini masih belum ada orang politik yang dipanggil untuk memberi keterangan. Sesiapa sahaja akan dipanggil untuk beri keterangan. Mana yang difikirkan perlu, mungkin cepat atau lambat sahaja. Nak siasat bukan boleh terjah-jah, katanya. Kena buat pengesahan dan panggil saksi berkenaan. Kena pastikan hal berkaitan prosedur untuk luluskan pengeluaran REE. Ini dia pengumuman kenyataan rasmi daripada SPRM. Dia kata, Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Mad Noor pun akan dipanggil. Sebab dia yang sign surat yang tular. Hahaha, ini kalilah. Memanglah tidak terlibat mungkin, tapi dia yang sign. Kalau dia yang sign, dia yang sahkan, dia yang luluskan. Macam mana pula tak terlibat kalau dia yang luluskan? Yang paling berkuasa bukan yang bercakap, tetapi yang menandatangan surat. Sekali lagi saya ulang. Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Mad Noor pun akan dipanggil. Sebab kenapa? Sebab dia yang sign surat yang tular itu. Siapa yang sign? Muhammad Sanusi Mad Noor. Bukan orang lain. Bukan Anwar, bukan Muhyiddin, bukan Mahathir, bukan Hadiawang. Sanusi yang tanda tangan surat yang tular itu, kata Azam Baki. Beliau berkata demikian selepas satu program Cakna Rasuah SPRM bersama media Zon Timur di Kuala Nerus, Terengganu hari ini. Azam Baki berkata SPRM juga sedang mengesan beberapa saksi lagi dari China yang dikatakan membuat pelaburan dalam perombongan REE tersebut untuk turut membantu siasatan. Pegawai penyiasat sedang menyiasat kesan saksi dari luar negara, katanya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Habislah Sanusi kali ini. Ini dia. Sanusi bakal dilucutkan pangkat kehormat TLDM sekiranya beliau memang betul-betul bersalah, dan mungkin patutlah supaya beliau dilucutkan pangkat kehormat TLDM kerana TLDM adalah di bawah naungan Diraja Malaysia.
Sekarang ini kita ketahui bahwa Sanusi sudah pun berada dalam keadaan yang parah, amat parah, kerana didakwa buat kali pertamanya. Orang-orang politik besar di Malaysia didakwa menghina Sultan. Akhirnya Menteri Kementerian Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail sorkan supaya lucut pangkat kehormat TLDM pada Sanusi. Sekiranya anda setuju, anda boleh tinggalkan komen. Saya setuju, lucutkan pangkat kehormat TLDM Sanusi. Saya sendiri, kalau ditanya, saya setuju. Kenapa? Kerana beliau sudah melepasi had, sudah melepasi limit yang sebenarnya boleh pakai ketika berkempen oleh mana-mana orang politik di Malaysia. Dia sudah melebihi had. Setiausaha Agung BKR Saifuddin Nasution Ismail mencadangkan supaya menarik balik gelaran Laksamana Pertama Kehormat Pasukan Simpanan Sukarela Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM yang telah diberikan kepada Muhammad Sanusi Mad Nor. Ini selepas Menteri Besar sementara itu didakwa telah menghina Sultan Selangor, Sultan Sarafuddin Idris Shah. Sanusi dilantik sebagai Laksamana Pertama Kehormat Simpanan Sukarelawan Tentera Laut Diraja Malaysia pada tahun 2021. Tetapi Saifuddin menegaskan bahawa Sultan Selangor merupakan kapten yang dipertua TLDM. Kali ini memang Sanusi parah. Kerana Sultan Selangor sendiri merupakan kapten yang dipertua TLDM. Baginda mempunyai kuasa yang amat besar dalam TLDM. Sepatutnya Sanusi sedar tentang perkara itu. Sekarang dia sudah menghina Sultan Selangor, Sultan Sarafuddin Idris Shah, dan sepatutnya saya fikir memang layaklah pangkat yang diberikan kepadanya itu dilucutkan serta-merta. Sultan Selangor tu memang TLDM bawa naungannya, kata menteri itu, Menteri Dalam Negeri ini. Jadi Datuk Sanusi dia kehormat. Dia bukan tentera laut, tapi dia dapat kehormat punya. Sultan Selangor itu adalah ketua dia. Tiba-tiba hang pi hina tuanku. Jadi saya ingat, mungkin sampai masanya Majlis Angkatan Tentera semak balik hak kehormat Sanusi. Barangkali sampai masa tarik balik lah. Cabut tuh pasal tak hormat dengan Sultan Selangor, katanya ketika berucap pada satu majlis pelancaran jentera pilihan raya parti bagi kawasan Dun Suka Menanti. Sanusi ketika berceramah pada 11 Julai yang lalu didakwa berkata Kesultanan Kedah adalah satu-satunya di negara ini yang mempunyai susul galur keturunan yang tidak putus-putus berbanding kesultanan lain, dan mempersoal pelantikan Amiruddin Syari sebagai Menteri Besar untuk mengetuai pentadbiran Selangor. Wah, teganya kamu Sanusi. Ini dilihat sebagai satu penghinaan kepada Sultan Selangor yang menyebabkan aduan telah dibuat sendiri oleh Dewan Diraja Selangor. Walaupun Sanusi sudah memohon maaf dan menjelaskan ucapannya itu dipetik di luar konteks, namun pejabat Diraja Selangor kemudiannya menyatakan bahawa Sultan Selangor sudah pun bertitah, iaitu Sultan Sarafuddin Idris Shah telah pun bertitah bahawa isu kenyataan Sanusi yang didakwa menghina baginda itu belum selesai. Pada Selasa, Sanusi dihadapkan ke mahkamah dan turut berdepan pertuduhan hasutan yang berasingan kerana kenyataannya mengenai Yang di-Pertuan Agong. Bagaimanapun, Sanusi tidak mengaku bersalah dan meminta dibicarakan bagi kedua-dua pertuduhan. Lebih baik mengaku je lah. Jangan lawan Sultan. Nanti derhaka. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah batik mohon diampun. Tengku Mahkota Johor akhirnya muncul semula. Akhirnya
membuat satu lagi pengumuman yang pasti akan membuatkan rakyat Malaysia lebih bersemangat, lebih mau melihat supaya Malaysia semakin ke depan, semakin dihormati dan semakin menjadi kuat di rantau Asia Tenggara, Asia dan seluruh dunia lah. Okey, terbaru Baginda mengumumkan supaya memperkenalkan FFP di negara ini pada tahun depan. Itu kata Tengku Mahkota Johor. Tangkap layar komen TMJ terhadap hantaran kerjasama di antara KLCTFC dan Kadis CF. Pemilik Johor Darul Ta'zim Tunku Ismail Sultan Ibrahim sekali lagi mencadangkan kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dan Liga Bola Sepak Malaysia MFL untuk mengimplementasikan peraturan Financial Fair Play FFP di negara ini tahun depan. Selain cadangan untuk pengurusan keuangan yang adil itu yang pernah disarankan beberapa tahun lalu, Tunku Mahkota Johor TMJ tersebut juga menyarankan supaya FM dan MFL mengutamakan pembangunan bakat di akar umbi pasukan bola sepak di negara ini. Katanya, kelab bola sepak di negara ini tetap perlu usahakan sendiri aspek lain, termasuk dana, pembangunan akar umbi dan infrastruktur. Baginda bertita PJ City, Petaling Jaya City, jalin kerjasama dengan Manchester City. Di mana PJ City pada hari ini, saya sudah bekerjasama dengan banyak kelab. Borussia Dortmund di Jerman, Juventus di Itali, City Group Valencia di Spanyol, dan Sapporo di Jepun. Baginda bertita lagi, tetapi kami hanya berkongsi kepakaran, pembangunan dan perancangan saja. Kelangsungan kelab, strategi komersial, duit, pembangunan akar umbi dan infrastruktur semua kena buat sendiri. Baginda juga turut bertita, tiada orang akan tolong kita. Sebab itu saya cadangkan tahun depan FAM dan MFL untuk melaksanakan peraturan Financial Fair Play dan setiap pasukan mesti ada program akar umbi wajib, tulisnya. Komen TMJ itu hadir di laman Instagram Bola Sepak Malaysia Football League berikutan kerjasama yang dijalinkan oleh Kuala Lumpur City FC dan kelab La Liga Spanyol Cadiz CF. Kata TMJ lagi, ia bertujuan untuk mengawal dan mendisiplinkan pasukan-pasukan berbelanja mengikut kemampuan masing-masing. Baginda bertita, jadi tiada lebihan perbelanjaan dan tak bayar gaji pemain. Demi kelab untuk bertahan lama, kerana tak semua kelab ada keistimewaan sapu duit kerajaan setiap tahun, tulisnya lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Setiap kali Tengku Mahkota Johor bersuara, saya excited. Setiap kali Tengku Mahkota Johor buat satu cadangan, saya sangat terasa kagum, respect dengan pandangan jauh daripada Tengku Mahkota Johor ini. Kita berharap seluruh pasukan bola sepak Malaysia akan menjadi seperti JDT satu hari nanti yang sangat-sangat maju. Kita jumpa lagi.